Okey, hai, Assalamualaikum. Nama aku Muhammad Isyam. Hari ini aku akan bentangkan sikit tentang apa itu confirm online. Okey, apa itu confirm? Confirm tu adalah proses penggantian media berkualiti rendah dalam pengeditan ke media berkualiti yang lebih tinggi lah. Media berkualiti rendah ni selalunya adalah fail asli daripada kamera, dan kita akan suntingkan dia kepada media yang lebih berkualiti tinggi lah. Okey, seterusnya perbezaan antara offline dan online. Okey, aku akan pergi ke offline dulu. Offline ni adalah penyuntingan secara offline yang daripada potongan kasar atau draft project dengan menyunting rakaman berkualiti rendah bersama-sama. Okey, seterusnya peranan lain untuk penyunting secara offline ni adalah membuat senarai keputusan EDL yang serupa dengan lembaran log. Lembaran log ni adalah senarai gambar seperti ini. Okey. Setelah itu penyunting secara offline ni akan membuat senarai gambar yang mereka buat secara kasar. Editor seterusnya dia akan pergi ke editor secara online dan akan mengikuti dan membuat perubahan untuk mengedit potongan terakhir. Okey, seterusnya kita akan pergi ke online. Online ni adalah bahagian akhir projek dengan menyunting rakaman berkualiti tinggi bersama-sama. Editor secara online akan membina semula potongan terakhir berdasarkan EDL yang dibuat oleh editor secara offline tadilah, dan mereka akan menambah kesan visual dan menerapkan pembentulan warna. Assalamualaikum, dan saya daripada Guru Anas Mahmud. Jadi saya ingin mempresentkan saya punya topik, iaitu Generalized Online Workflow. Okey, untuk generalized online workflow, saya akan terangkan workflow definition dulu. Workflow definition adalah sesuatu gambaran ataupun gambar rajah yang digunakan untuk menerangkan sesuatu proses yang mengikut giliran ataupun step by step untuk mendapatkan result akhirnya. Untuk online workflow pula, dia lebih spesifik kepada online editor workflow. So, untuk online editor workflow, dia punya step dia akan bermula selepas offline editor menyerahkan dia punya barang, dia punya sumber media seperti EDL, footage ataupun file PR kepada online editor. Ketika time itu dia akan membuatkan workflow untuk online editor. So seperti online editor, step pertama dia adalah dia akan mendapatkan footage dulu. Step kedua, dia akan checkkan footage dalam PR tu mengikut EDL untuk check sama ada kesalahan ke tidak. Dan step ketiga, dia akan edit ataupun membuat color grading ataupun mengadjustkan klip-klip untuk jadi lebih cantik atau lebih sesuai untuk dipublishkan di YouTube ataupun online lah. Selepas dia dah edit semua tu, dia akan memfikir pula untuk letak transition ataupun apa-apa efek dalam video tu bagi nampak lagi menarik lah daripada biasa. Jika dia melakukan workflow online editor, dia akan senangkan lagi dia punya kerja kerana dia tidak akan pening mana step mana dia sepatutnya kena buat. So dia akan ikut turutan satu persatu. Saya pun dah ada letak beberapa gambar yang mengeksplainkan contoh apa generalized online workflow. So di atas dia ada online workflow untuk online editor, yang kat bawah pula dia ada offline workflow. So boleh nampak kan perbezaan mereka punya workflow dua tu. So online workflow tu lagi pendek sedikit pada offline, walaupun online workflow tu kerja dia pun mesti sama banyak dengan offline. Hai, Assalamualaikum, nama aku Anas. Hari ni aku nak cerita tentang assistant editor, apa tugas-tugas dia ataupun role of assistant editor. Assistant editor adalah orang yang akan membantu editor untuk dalam penyuntingan. Sebagai contoh, kita akan selepas production, footage perlu dikumpul oleh assistant editor. Selepas dikumpul, assistant editor perlu asingkan footage tu scene by scene, by folder in folder, dan dalam masa yang sama assistant editor perlu check satu persatu footage yang telah direkam untuk mengingatkan salah satu tu ada kecacatan. Contohnya kecacatan video, video blank atau gelap atau hitam, ataupun audio yang tak sampai ataupun audio yang tak synchronize dengan audio tersebut. Dalam proses pengasingan folder-folder, dalam folder tersebut perlulah assistant editor mengasingkan dua jenis folder, iaitu A-roll dan juga B-roll. Assistant editor perlulah alert dengan head editor. Hal ini kerana head editor banyak bertanya dengan assistant editor kerana assistant editor telah melihat semua footage. Head editor banyak bertanya dengan assistant editor itu sendiri.
untuk mengelakkan terlepas-terlepas scene yang penting. Dalam masa yang sama, assistant editor menghantar sekali ADL dan juga footage-footage yang telah dikompos dalam folder by folder kepada head editor untuk proses seterusnya, iaitu penggabungan video. Tapi tugas assistant editor tidak terhenti di situ saja. Ini kerana selepas head editor habis dalam penggabungan video, assistant editor perlu menghantar video tersebut ke sound design, VFX dan juga colorist. Itu saja.